Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsi sambungan bab 7 peningkatan tamadun India dan China. Perkongsian ini berkaitan dengan tajuk 7.2 iaitu tamadun China. Kita lihat objektif pembelajaran. Pertama, pelajar dapat menyatakan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Kedua, pelajar dapat menerangkan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Ketiga, pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Tamadun Cina dari segi pengenalan terletak lokasinya di lembah Sungai Huanghe. Bermula dengan dinasti Qing dan dinasti Han. Dinasti Qing diperintah oleh Raja Zheng, dikenali juga Maharaja Shi Huangdi dan berpusat di Xiangyang. Manakala dinasti Han diasas oleh Liao Bang dengan gelaran Maharaja Gaozu. Seterusnya, kita lihat perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Untuk makluman semua pelajar, pendidikan dalam tamadun Cina bermula sejak zaman dinasti Shang. Seterusnya, zaman dinasti Zhao. Terdapat beberapa kemunculan ahli falsafah seperti Confucius yang telah menghasilkan karya bernama Long Yung dan Analytes. Semasa dinasti Qing, pendidikan diasaskan oleh Han Fengzi. Pendidikan tamadun dinasti Qing utamakan ketegasan undang-undang. Manakala Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Seterusnya, semasa zaman dinasti Han, pembelajaran berkaitan dengan ajaran Konfusianisme dan terdapat teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit kayu, serpihan rami, kain dan jaring oleh Cai Lun. Aspek seterusnya ialah matlamat sistem pendidikan. Terdapat 5 matlamat sistem pendidikan bagi tamadun Cina. Yang pertama, pelajar mestilah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Kedua, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Ketiga, matlamat pendidikan ialah untuk membezakan antara golongan elit dengan rakyat. Keempat, sistem pendidikan juga adalah bertujuan untuk memilih pegawai kerajaan. Dan yang terakhir, sistem pendidikan tamadun Cina juga dapat memupuk nilai moral dan etika. Kita lihat tahap sistem pendidikan tamadun Cina. Untuk makluman pelajar, terdapat 3 tahap pendidikan dalam tamadun Cina. Itu yang pertama, pendidikan rendah, kedua, pendidikan menengah dan ketiga, pendidikan tinggi. Bagi pendidikan rendah, teknik pendidikan yang digunakan ialah menghafal tulisan serta buku suci. Seterusnya, di peringkat menengah, murid-murid mampu menulis karangan dan sajak. Manakala
pendidikan peringkat tinggi, menterjemah buku suci dan pelajaran etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Seterusnya, kita lihat pula tajuk peperiksaan perkhidmatan awam yang diperkenalkan dalam tamadun Cina. Terbagi kepada pengenalan peperiksaan, ciri-ciri sistem peperiksaan awam dan bagaimanakah tahap peperiksaan dalam tamadun Cina. Yang pertama, peperiksaan dalam tamadun Cina diperkenalkan semasa pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han. Seterusnya, ia telah dimangsuhkan oleh Maharani Dowager Jixi. Peperiksaan ini dikawal ketat. Contohnya, jika murid meniru akan dikenakan hukuman. Malah, calon dikurung sebelum peperiksaan dijalankan. Sekiranya murid lulus dalam peperiksaan tersebut, murid akan diserap dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Dan yang terakhir ialah sistem peperiksaan tamadun Cina adalah berkaitan dengan kandungan buku 4 buku dan 5 kitab yang dipelajari dan dikenali semuanya sebagai 9 buku suci. Itulah antara aspek-aspek yang terkandung dalam peperiksaan tamadun Cina. Seterusnya kita lihat ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ciri yang pertama ialah peperiksaan perkhidmatan awam sangat kompetitif. Kedua, hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Yang ketiga, tujuan sistem peperiksaan ini adalah untuk mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Dan yang terakhir, terdapat larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. 4 ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam tamadun Cina. Kita lihat pula berkaitan dengan tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Terdapat 3 tahap peperiksaan perkhidmatan awam, bermula dengan tahap pertama yang dipanggil Xiao Chai, iaitu dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang, diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ini dilaksanakan selama 1 hari. Bilangan calon yang terlibat antara 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan untuk tahap pertama ialah 1:35. Sekiranya murid tersebut lulus dalam peperiksaan tahap pertama, mereka akan mendapat butang keemasan, diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan boleh menyertai majlis santapan diraja. Seterusnya, kita lihat tahap kedua, dipanggil juring. Pada tahap kedua, peperiksaan dijalankan di ibu kota daerah. Ianya terbuka kepada yang lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan ialah 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang.
kadar kelulusannya bernisbah 1:120. Sekiranya murid lulus, murid akan mendapat butang keemasan, mendapat jawatan dalam kerajaan, rumah mempunyai tanda nama dan mempunyai kaki tangan pengiring. Yang terakhir ialah tahap peperiksaan perkhidmatan awam yang ketiga, iaitu tahap juring. Dijalankan di ibu kota kerajaan, diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaannya memakan masa 13 hari dan murid-murid yang lulus akan mendapat kedudukan dan pangkat yang tinggi dalam kerajaan dan memperolehi pelbagai keistimewaan untuk dirinya, keluarga dan kampung. Untuk makluman, tahap ketiga ini dikenali sebagai Jingshi. Secara rumusannya, sistem pendidikan Cina melahirkan sarjana seperti Deng Xiaoshu yang merupakan sarjana Konfusius terkemuka. Sistem pendidikan juga melahirkan sarjana Cina yang pertama, iaitu Sima Qian yang menulis karya bertajuk Shiji. Sistem ini bertahan dan berterusan di China sebelum dimansuhkan pada awal abad ke-20. Oleh yang demikian, pendidikan yang berkesan mampu menjadi ejen perubahan dalam pembangunan sesebuah negara, seperti yang dilaksanakan di negara kita, Malaysia. Pengakhirannya ialah cikgu menyediakan soalan penilaian kepada pelajar. Dan pelajar bolehlah menjawab 3 soalan esei yang disediakan dalam ruangan video ini. Bagi mengakhiri, cikgu merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penonton yang menonton video Tamadun Cina. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.